Ustaz, ini dah jadi dah Ustaz. Nak settle macam mana? Dia dah taubat dah nanti kat 10 tahun nanti dah jadi solehah dah. Tiba-tiba orang masih lagi ungkit cerita lama. Apa tindakan? Apa alternatif you? Kalau you setakat cakap tak boleh. Tapi apa tindakan you? Ya, orang kata mencuri duit orang tak apa lagi. Kalau hamil anak luar nikah ni 7 keturunan. Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam Sembang Viral. Kita bincang malam ini bersama saya Fitri Yahya dan tetamu yang istimewa Ustaz Ashraf Rizwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya terpaksa memendekkan mukadimah kerana rasa sesak di dada. Isu malam ini tentang anak luar nikah. Bukan sehari dua ini saja, tapi memang tempoh yang lama. Sejak saya kecil lagi, kita dapat melihat ada sahaja berita tentang anak luar nikah yang dijumpai dimakan anjing, di bawah timbunan sampah, ya. Ada yang dalam mangkuk tandas. Jadi semua mengundang resah masyarakat dan masih lagi berlaku sampai ke hari ini. Dan kalau melihat kepada rekod JPS ini pun banyak sekali pun senarai yang panjang anak-anak yang tak setaraf yang dilahirkan. Dalam situasi begini, adakah kerana kita ni kurang ilmu ataupun terlalu menolak realiti, ya? Kalau sebut tentang pendidikan seks, semua orang macam tak ada lah nanti orang akan berzina. Tapi macam mana kita dah tahap yang kritikal? Apa pendapat Ustaz tentang situasi begini? Baik, sebenarnya agama ini dia ada langkah awal, ada pencegahannya. Sebab itu digunakan istilah wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan menghampiri. Sebab bila kita cerita tentang anak luar nikah, dia dah sampai satu peringkat yang agak kritikal. Sebab ada juga orang melakukan perzinaan tapi tak sampai ke tahap memiliki anak. Jadi kalau agama ni dia tutup daripada awal. Ada anak ke, tak ada anak ke, lahir anak ke, mengandung ke, tak mengandung ke, tak boleh. Ada implikasi yang akan berlaku. Sebab implikasinya besar. Antaranya bila saya tengok ayat Quran, bila dalam surah Isra, wala taqrabuz zina tersebut. Ayat tu diapit oleh dua ayat. Sebelum daripada ayat wala taqrabuz zina disebut wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu membunuh anak kamu kerana takutkan kemiskinan. Ada perbincangan ulama tentang ayat ini. Sama ada menggugurkan kandungan ataupun seperti mana membunuh anak, macam buang anak, macam kita tengok kes-kes baru-baru ni. Ayat selepas daripada ayat wala taqrabuz zina, sebab itu ayat taqrabuz zina itu di tengah-tengah, atas tentang jangan bunuh anak, bawah menyebut wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Jangan kamu membunuh sesama kamu. Membunuh anak, walaupun anak sendiri, adalah umpama membunuh. Dan implikasi dengan kelahiran, jatuhnya air muka, merosakkan maruah family, boleh membawa kepada pembunuhan. Boleh membawa kepada itu. Lalu Islam mendatangkan solusi daripada awal. Cuma pada hari ini, kita tak maulah cerita tentang zina itu. Bukan tak mau cerita, kena cerita. Tetapi, Ustaz, ini dah jadi dah Ustaz. Nak settle macam mana anak luar nikah ini? Dah terlanjur, ibu bapa yang mungkin seorang yang terhormat ke yang baik-baik, tiba-tiba nak beritahu anak yang mungkin umur belasan tahun kata, "Mak, saya dah terlanjur dan hamil." Jadi situasi yang cemas, panik ni, apa yang perlu dibuat? Sebab kita dapat tahu dalam berita, ada yang macam terpaksa tanam anak tu di belakang rumah, ya. Sebab ini melibatkan keaiban tentang reputasi, tentang macam-macam lah. Jadi apa solusi terbaik dan juga hak anak luar nikah ini ketika dia bakal lahir ke dunia ini? Apabila sudah berlaku. Ini cerita sudah berlaku. Kalau sudah berlaku, apa tindakan? Yang pertamanya, kita tengok dari sudut hukum menggugurkan kandungan. Adakah dibenarkan ataupun tidak? Sebagai ulama meletakkan syarat. Anak yang dalam kandungan ini yang dah dimasukkan roh, bermaksud dia jadi orang. Sebab dalam Quran menyebut wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq wala taqtulu auladakum. Bermaksud jangan kamu bunuh anak, bermaksud orang. Kalau setakat anak benih, itu cerita lain. Bunuh anak benih cerita lain. Bunuh orang yang sudah dimasukkan roh. Bilakah tempohnya? Sebagai ulama mengatakan kalau kandungan itu sudah berusia 4 bulan. Bila dah lepas 4 bulan, maka tak boleh kita gugurkan kandungan. Lepas daripada 4 bulan, dia adalah orang. Dia orang lain. Dia tak boleh bunuh ikut suka. Tapi bawah pada 4 bulan, berlaku khilaf para ulama. Namun majoriti ulama melarang. Dan kita pun melihat akan berlakulah kesan kepada tubuh badan wanita tersebut. Dari sudut mudaratnya, maka tak perlu kita menggugurkan kandungan sepatutnya. Cumanya, kalau kes-kes darurat yang lain, itu cerita lain lah. Bagaimana tindakan sekiranya dah berlaku? Yang pertamanya, kita faham. Sosial masyarakat kita ni kalau lah pregnant ni, membawang tu nanti reputasi tu memang payahlah. Ya, orang kata mencuri duit orang tak apa lagi. Kalau hamil anak luar nikah ni 7 keturunan. Saya pun tak pasti, sedangkan benda itu adalah dosa melibatkan dia dan juga wanita tersebut secara peribadi. Tetapi bila dah pregnant, digembar-gemburkan, dibawa-bawa cerita, akhirnya mendatangkan keterbimbangan. Bimbang tu membuatkan adalah kes-kes pembuangan bayi. Wanita takut mak tahu, buanglah.
sebenarnya banyak jalan untuk menyelamatkan. Sebab itu saya memuji banyak-banyak NGO-NGO, orang-orang yang ramai di luar sana yang banyak membantu wanita yang terlanjur. Satu, sebab wanita terlanjur ni kita nak bantu sebab kebiasaannya lelaki ni kalau terlanjur dia buat tak tahu. Itu masalah. Sebab tu kalau lelaki yang terlanjur, cuba ambil tanggungjawab. Satu, bantu wanita yang kau telah buat berdosa bersama tu. Tak kiralah bantu macam mana, bantu untuk menyelesaikan masalah, meringankan stres dia. Wanita tersebut boleh pergi ke rumah-rumah yang mungkin mereka boleh menjaga wanita tersebut sehingga melahirkan anak. Seandainya keluarga tak terima. Seandainya keluarga tak terima. Ini jalan bukan saya nak suruh, okey, jangan hal, you boleh berzina je, nanti dapat anak, kita pergi je rumah tu. Ini demi keselamatan nyawa ya. Dah bukan kita nak kempen untuk berzina, kita nak kempen untuk menyelamatkan. Benda dah berlaku. Kalau family tak dapat terima, pergi ke NGO-NGO ataupun sekolah-sekolah tertentu, dan mungkin kalau dia pergi sekolah bawa perut, nanti orang akan cakap. Kan dia pergi sekolah baru tingkatan berapa, tiba-tiba bawa perut, orang akan cakap. Lebih banyak fitnah lagi kan. Malu sampai dia dah besar, dia dah taubat dah nanti kat 10 tahun nanti dah jadi solehah dah, tiba-tiba orang masih lagi ungkit cerita lama. Ada yang pandai-pandai buat hukum. Dia kata anak Safar ni akan membawa sial dalam keluarga. Pandai-pandai dia kan. Sampai-sampai dia kata kalau 7 keturunan ke masih lagi anak tu macam tak suci. Jadi tidak mahu keluarga ini terganggu dengan benda-benda haram sebegini. Faman ihtada alaikum fahtadu alaihi bimithli ma tada wala taziru waziratun wizra ukhra. Quran sebut seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Anak itu tidak bersalah, dia lahir dalam keadaan fitrah. Kesalahan ibu ayahnya tidak perlu diletakkan kepada dirinya. Itu pandangan Quran, berbeza dengan pandangan kita netizen yang menganggap ada sial kepada anak luar nikah. Kita dalam usaha untuk memberikan penerangan yang baik, maksud kena ada satu pendidikan yang formal supaya kalau ada isu luar nikah semuanya matang menilai. Kalau tidak nanti sampai bila-bila pun akan anak ni akan menjadi mangsa kepada fitnah, kepada caci, akan mungkin diskriminasi, pengasingan yang sangat dahsyat ya. Jadi perlu ada satu formaliti dalam pengajian pendidikan masyarakat supaya kalau luar nikah begini cara untuk tangani. Sebenarnya saya tak sebut pendidikan seks. Pendidikan seks ni tabu dalam masyarakat kita bila sebut pendidikan seks. Tapi kalau tukar, dia masalah pendidikan seks ni bukan pada pendidikan seks tapi pada perkataan itu sendiri. Tapi kalau tukar tajuk pendidikan fitrah insani, pendidikan akhlak, kemanusiaan, orang boleh terima. Kita bukan nak menggalakkan orang untuk melakukan perzinaan. Tidak sama sekali. Tetapi kita nak mengelakkan kemudaratan yang lebih besar berlaku. Apa tindakan? Apa alternatif you? Kalau you setakat cakap, tak boleh. Tapi apa tindakan you? Orang tu berzina. Kita tak suka. Kita kata benda tu haram. Betul. Apa alternatif you untuk menyelamatkan orang begini? Agama tidak membiarkan orang itu terus dalam keadaan kerusingan berpanjangan. Sebab dia ada peluang untuk bertaubat. Apa cara terbaik untuk kita santuni mereka ni? Mungkin supaya mereka ni nampak jalan taubat, bukan jalan penuh kebencian. Okey, kita memberikan harapan kepada setiap orang berhak mendapatkan kebaikan dalam kehidupan mereka, berhak mendapat syurga. Kita memberikan harapan. Namun dalam masa yang sama kita memberikan ancaman kata tentang apa yang kita buat ini kalau kita anggap biasa, ini satu dosa. Yang satu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya mungkin ada ilmu-ilmu yang perlu kita terapkan. Ada do's and don't. Wanita sebagai contoh, ada benda yang boleh disentuh, ada benda yang tak boleh disentuh. Ada bahagian yang boleh disentuh, ada bahagian yang tak boleh disentuh. Even kalau kita penceramah motivasi pun, kalau budak-budak pun saya ada bahagian yang saya tak sentuh. Anak-anak perempuan, anak lelaki. Sebab perlu ketahui. Dan kita bukan sekadar masyarakat kita hanya menyebut, anak perempuan, jagalah maruah hang tu perempuan. Hang jangan duk keluar menggateng orang. Kita banyak kali menyebut perkataan itu. Tetapi sebenarnya kita juga terlupa untuk menyebut kepada anak jantan kita. Mat, jaga maruah wanita dekat sekolah kamu. Jangan buat lebih kurang. Kamu ada mak, kamu ada kakak dekat rumah. Mat, kamu nak pergi ke mana-mana. Jaga maruah girlfriend kamu. Contohlah. Kan, kalau bapak kata, jangan. You nak dating, bapak tak bagi. Tapi kalau you nak pergi, jangan sentuh yang tak sepatutnya. Maruah dia adalah maruah family kita. Pesanan bukan setakat untuk perempuan, pesanan juga untuk golongan lelaki. Terima kasih Ustaz berkongsi ilmu yang manfaat. Semoga kita dalam keadaan yang diredai, diberkati dan kita perlu tingkatkan ilmu, upgrade segala pengetahuan tentang agama supaya apa yang terjadi terima dengan tenang dan matang dan cara kita untuk cari solusi yang terbaik demi menyelamatkan nyawa anak luar nikah yang tidak berdosa. Jumpa lagi dalam Sembang Viral. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.